Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila bil ahli al-kubur wal jahli wa ikhwali syai'ul la ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya hormati lagi kasihi tuan pengerusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid Abdul Rahman Kampung Keladi. Betul tak? Abdul Rahman Putra Kampung Keladi. Seterusnya ditujukan khas kepada muslimin muslimat, abang-abang, ayah-ayah, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik. Tidak dilupakan juga kepada para alim ulama, tok-tok guru, para agamawan, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mungkin ada dalam program majlis ilmu kita pada malam ni. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu taman-taman syurga, tuan-tuan. Terlebih dahulu tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah, saya nak tanya abang, apa abang sihat ke? Maklum sihat maklum nah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah, agak keletihan saya hari ni berbanding semalam kemarin. Untuk makluman tuan-tuan, saya subuh tadi saya di Negeri Sembilan, Kuala Pilah. Lepas tu saya ada kuliah duha di Negeri Sembilan juga. Lepas Zuhur saya berpederah daripada sana mai ke sini, tuan-tuan. Singgah ke Ipoh, daripada Negeri Sembilan 2 orang dengan seorang pembantu. Pembantu saya tengok layu semacam, saya bagi dia rehat dulu. Singgah di Ipoh, drop dia dulu, bagi dia rehat. Sebab pagi saat lagi pula tuan-tuan saya ada di Kuantan. Dengar macam mustahil. Letih tuan-tuan, bukan main. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat juga saya sampai ke masjid tuan-tuan, walaupun ini adalah kali pertama tuan-tuan. Boleh dengar kau nah? Dia biasa duk sangkut kat telinga, yang ni dia macam lari sikit, boleh nah? Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah, sebagaimana yang telah dimaklumkan kepada tuan-tuan tadi daripada pengacara majlis, tuan pengacara majlis, saya sedikit sebanyak nak ta'aruf, perkenalkan diri, sebab kita ni kali pertama. Biar kita beradab masuk rumah orang, kita kenalkan diri, kita bagi salam. Jadi saya rendah diri nak perkenalkan diri sikit. Tambahan daripada pengacara majlis tadi, boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah. Saya ni dilahirkan di Batu Pahat, Johor. IC saya 01
bila dengar 01 ni, kalau 01 dengan 02 ni dia tak belaga angin. Dia kalau sebut pasal tiang gol ke, dia penjaga gol ke, referee ke, dia akan jadi huraian dia lagi panjang. Yang mana faham tuan-tuan. Jadi saya tak mau sentuh pasal tu. Lalu saya berusia 2 minggu tuan-tuan. Maklum masa saya umur 2 minggu, mak ayah saya daripada Batu Pahat tu pindah pi ke Manjoi Ipoh. Jadi kalau tuan-tuan tanya kat saya, kot ada yang posting askar tentera dan sebagainya, kadang-kadang mereka akan pergi merata. Mereka akan tanya kat saya, Ustaz Batu Pahat kat mana? Saya tak tahu. Saya cuma tahu lahir dekat Batu Pahat. Umur 2 minggu, orang tua saya pindah ke Manjoi. Saya anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik. Dah berkahwin. Anak 4 orang. Isteri, Alhamdulillah masih lagi kekalkan ranking seorang. Tak ada bercadang yang selebihnya. Anak saya 3 orang tu, 3 orang umur 8 tahun, seorang umur setahun 6 bulan. Pak Long jenuh duk fikir, Ustaz salah cakap ke? Sungguh. 3 orang umur 8 tahun, seorang umur setahun 6 bulan. Lalu saya dapat pendidikan awal di Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjoi. Sebagai yang kita tahu, Tuan Guru saya, Sahibul Fadilah, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Saya bersama dengan Ustaz Kazim daripada sebelum wujud Al-Barakah lagi. Kalau Ustaz Kazim biasa main kokok belah sini, yang biasa ada atok kuliah Ustaz Kazim, jemputan Ustaz Kazim ke belah-belah sini, tuan-tuan, dia akan kenal pembantu Ustaz Kazim, arwah Mat Taib, Anwar Mat Taib. Sebelum arwah Cik Noor jadi pembantu Ustaz Kazim lagi, saya dah bersama dengan Ustaz Kazim. Lalu tuan-tuan, saya duduk bersama dengan, selepas saya di Al-Barakah, saya duduk dengan Ustaz Hanafi Malik. Ustaz Hanafi Malik yang biasa kita tengok dalam Al-Kuliah, tanyalah Ustaz. Saya duduk dengan Ustaz Hanafi untuk saya mempelajari, mengaji dengan beliau berkenaan dengan pengurusan cara nak mengurus pusat pemulihan akhlak. Sebab untuk makluman tuan-tuan, Ustaz Hanafi beliau ada pusat pemulihan akhlak beliau sendiri di Bukit Beruntung. Nama pusat pemulihan akhlak Ustaz Hanafi SIDIM, singkatan dia SIDIM, SIDIM. Nama panjang dia Sahabat Insan dan Iman Malaysia. Lepas saya bersama dengan Ustaz Hanafi, saya berkesempatan untuk berkhidmat di Madrasah Nadhirah At-Taqwa, Bujang. Jalan nak menghala ke MRSM Rebuk. Betul-betul bersebelahan dengan tapak arkeologi, tuan-tuan. Kita dok pi ke MRSM Rebuk, kita nak pi ke Tanjung Dawai, kita naik Titi Semeling kona kiri. Kona kanan tu dia pi kot lain dah tu. Dia turun Titi Semeling tu kona kiri. Tuan-tuan, lepas kona kiri traffic light tu, dia dalam sekilo setengah macam tu, tuan-tuan akan nampak tapak arkeologi duduk belah kiri kita. Madrasah Nadhirah At-Taqwa betul-betul sebelah tapak arkeologi. Tuan guru saya di Madrasah Nadhirah At-Taqwa, Tuan Guru Abdul Qadir Ruslan bin Mahmud, anak kepada pengasas Pondok Lanai Baling Kedah, tuan-tuan. Sebut Pondok Lanai Baling ni, tuan-tuan, ramai ulama-ulama yang dilahirkan daripada Pondok Lanai Baling. Daripada apa yang Tuan Guru Baba saya cerita dekat kami, tuan-tuan, setengah orang panggil dia Pak Lang. Tuan Guru Baba saya cerita, tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Syekh Mahmud Nasri Osmani adalah merupakan pengasas kepada Pondok Lanai Baling Kedah. Pada ketika waktu tu, peperangan sangat-sangat getir, teruk. Pondok Lanai Baling, Tuan Guru Baba saya kata, terpaksa ditutup, Ustaz. Bila keadaan peperangan dah menjadi reda, tuan-tuan, dibukakan kembali. Dibukakan balik oleh almarhum Tuan Guru Umar Zuhdi, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Sampai ke lah ni duk ada Pondok Lanai Baling. Kata Tuan Guru Baba saya, Pondok Lanai Baling ni, tuan-tuan, dia adalah madrasah pengajian Islam yang pertama di tanah Melayu. Maksud kata sebelum peperangan berlaku lagi, tuan-tuan, Pondok Lanai ni dah wujud dan merupakan madrasah pengajian Islam yang pertama sampai ke hari ni. Alhamdulillah. Sampai ke lah ni satu demi satu madrasah tumbuh bagaikan cendawan, tahfiz merebak bagaikan penyakit, orang kata.
Senang kita buka. Kita nak hantar anak cucu kita pi mengaji, pi kenal Quran, tuan-tuan, kita cari kod ni jumpa, cari kod tu jumpa. Mustahil kita tak jumpa madrasah ataupun tahfiz zaman sekarang ni, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Memandangkan lebih-lebih lagi zaman lah ni zaman teknologi. Semuanya kat hujung jari. Tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Mungkin barangkali tuan-tuan tertanya-tanya macam mana saya boleh mula berkuliah di negeri Kedah. Sedangkan IC01 membesar di Manjoy, kan, berkhidmat di Madrasah Nadrah At-Taqwa tapi boleh berkuliah. Nak jadi cerita tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Dia ta'aruf ni panjang sikit. Kan? Minta izin lah noh. Tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Saya pi mana-mana masjid, saya akan cerita benda yang sama. Saya akan bagi tahu benda yang sama sebab saya sentiasa ingat jasa setiap seorang. Lebih-lebih lagi seorang hamba Allah ni, tuan-tuan ibu-ibu. Hamba Allah ni tuan-tuan, ketika mana saya duk mengajar di Madrasah Nadrah At-Taqwa, dia ni rapat dengan tok guru baba saya. Kerap duk mai ke Madrasah Nadrah At-Taqwa. Satu hari ni tuan-tuan, tahun 2015, Ramadan yang pertama, lillahi ta'ala, saya ingat tuan-tuan. Setiap skrip pun saya ingat. Hamba Allah ni kebetulan dia datang ke Madrasah Nadrah At-Taqwa, dan ramai-ramai ustaz yang mengajar di madrasah tu, dia mai tala kat saya, dia tanya kat saya. Ustaz, malam ni Ustaz free? Saya kata, free Ustaz, awak? Dia kata, boleh tak nak minta tolong Ustaz, tolong gantikan Ana Ustaz. Ganti apa? Saya tanya. Dia kata, ganti kuliah lah. Kat mana? Dia kata, di Masjid An-Najah, Padang Serai. Tuan-tuan, kalau kena kat tuan-tuan, kat tempat saya, tak pernah bercakap depan orang, perasan ketak pada lutut habis tuan-tuan. Aku nak cakap apa, mampulah aku malam ni. Tambah-tambah kita nak cerita bab hukum tuan-tuan. Saya tanya kat hamba Allah tu, Ustaz, ente yakin ke dengan anak? Dia kata, insyaAllah, tengok badan kemas elok. Saya kata, Ustaz tengok badan. Pasal apa? Kan? Tak apa api. Ganti punya ganti, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Masjid An-Najah, Padang Serai tu masjid yang pertama saya kuliah. Lepas daripada tu, tuan-tuan, berleret kuliah-kuliah yang saya duk pi di Kedah ni, tuan-tuan. Masjid Kampung Raja, Sungai Petani, Masjid Taman Intan dan sebagainya, semuanya saya ganti kuliah ustaz ni. Sampailah satu hari tuan-tuan, nak jadikan cerita, waktu tu saya balik ke Ipoh. Bulan Ramadan 2015 saya balik ke Ipoh. Nak merasa buka puasa dengan orang tua. Balik. Elok sampai ke Ipoh, hamba Allah ni telefon. Hamba Allah ustaz telefon kat saya. Ustaz, malam ni ente tolong ganti Ustaz, Ana tak dan. Saya kata, Ustaz minta maaf Ustaz, Ana baru sampai Ipoh. Lepas tu dia kata, tu tak boleh Saya kata, minta maaf Ustaz, tak berdaya lah Ustaz. Baru sampai Ipoh. Tak apalah. Lepas-lepas tu tuan-tuan, itu boleh dikatakan perbualan saya yang terakhir. Sebab hamba Allah tu pun duk busy, sibuk dengan raja dan sebagainya. Saya pun duk sibuk yang lain urusan tuan-tuan. Sampailah satu hari saya dapat berita yang sangat-sangat terkejutkan saya, mendukacitakan saya, bila mana hamba Allah ni kemalangan dengan Ustaz Wadi Anwar, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Sampaikan satu waktu tu tuan-tuan, hamba Allah yang saya sebutkan ni, arwah Ustaz Murtada Yusof lillahi ta'ala, sampai ke hari ni saya pergi mana-mana masjid tuan-tuan, saya cerita pasal kebaikan arwah. Arwah lah yang permula saya boleh berkuliah depan orang ramai. Dia jadi confidence, sedangkan saya sendiri pun tak yakin dengan diri saya boleh bercakap depan orang ramai. Tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Kalau orang tak kenal, kalau kita tak kenal arwah Ustaz Murtada Yusof ni tuan-tuan, dah lah minta maaf tuan-tuan, kita kata tak kenal dia, dah lah muka bengih, garang. Kalau tak tegur dia pula, kita boleh kata dia sombong dan sebagainya. Tapi kalau kita kenal arwah lebih rapat, lebih baik tuan-tuan, Masya Allah, punyalah kuat melawak tuan-tuan. Bahasa mudah dia suka duk masuk ayat tuan-tuan. Baik sungguh arwah ni tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Itulah permulaannya saya boleh berkuliah depan orang ramai tuan-tuan ibu. Sampai ke hari ni saya ingat jasa baik arwah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Selebih daripada tu tuan-tuan, alhamdulillah saya diberi amanah oleh Allah untuk mengelola sebuah pusat pemulihan akhlak, diberi nama Pusat Pemulihan Akhlak Al-Falah, bertempat di Cepo Ipoh, dan kami ada pusat pendidikan tahfiz kami di Cemor Ipoh lah ni tuan-tuan. Rentetan daripada apa yang saya mengaji dengan Ustaz Hanafi tuan-tuan, itu yang saya amalkan, itu yang saya applykan kepada zaman sekarang ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah.
Sebagaimana telah dimaklumkan oleh tuan pengerusi majlis tadi, kita pada hari ini tuan-tuan nak duduk dalam satu majlis ilmu yang membawa satu tajuk berkenaan dengan kita nak dengar satu peristiwa. Peristiwa yang setiap tahun kita duk dengar. Asal setiap tahun je masuk bulan Rajab, tuan-tuan, kita akan dengar peristiwa yang sama. Bahkan tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, ada satu ketika ni ada seorang hamba Allah, dia kata dekat saya, Ustaz nak bawa tajuk Isra Mi'raj. Saya kata, ha betul. Awak abang? Dia kata, Ustaz bawa benda lain Ustaz. Bosan duk dengar tiap-tiap tahun benda yang sama. Saya kata, abang jangan kata begitu. Kita sembahyang hari-hari tak pernah kita kata bosan. Kita walaupun dengar peristiwa Isra Mi'raj ni tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, kita dah dengar daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jumpa Allah ke Sidratul Muntaha tuan-tuan. Kita kata bosan tuan-tuan, itu melibatkan iman dan juga akidah kita tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Jangan sampai kita mendidik hati kita untuk terasa bosan dalam mendengar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum tu saya minta izin terlebih dahulu tuan-tuan guru yang ada dalam masjid, saya perkongsian ilmu, bukan mengajak, bukan nak letak saya lebih baik berbanding orang lain lah, insya-Allah. Tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj, saya ambil tajuk awal dulu. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang mana Allah memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang mana kawasan Masjidil Al-Aqsa Allah sebut Aqsal ladzi barakna haulah. Kawasan sekeliling Masjidil Al-Aqsa yang kami berkati, yakni Allah Subhanahu wa taala, Allah berkati kawasan itu. Sebelum naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha tuan-tuan. Kenapa Allah memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj? Yakni sebabnya Allah menurunkan dugaan dan juga ujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika sebelum berlaku Isra Mi'raj. Pak menakan Nabi meninggal tuan-tuan, isteri Nabi Siti Khadijah meninggal. Nabi Muhammad SAW nak pi berdakwah tuan-tuan, kena lempar batu, berlemah darah satu badan tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Allah sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudah kita zaman sekarang ni, ayah-ayah dirahmati Allah, Allah bagi present, hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menceriakan balik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa Nabi ni ke berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam balasan dalam syurga dan juga di neraka dan sebagainya. Tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Kalau kita amati betul-betul peristiwa Isra wal Mi'raj, sebenar-benarnya dia sinonim dengan kejadian dengan kehidupan kita sekarang ni tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, minta izin. Dia agak sinonim dengan kehidupan kita manusia akhir zaman sekarang ni. Sebab apa saya kata macam tu? Allah akan menurunkan ujian dekat kita semua, dan di akhir ujian tu andai kata kita sabar tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, kita akan dapat ganjaran yang tak semena-menanya kita rasa sebesar alam tuan-tuan. Rasa beruntung, ya Allah beruntung sangat bila Allah turunkan dugaan dekat kita. Tapi last sekali Allah bagi hadiah dekat kita tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Sebagaimana contoh hari ni, alhamdulillah ramai jemaah karya kita yang hadir ke masjid malam ni. Saya tengok ramai paklong, abang-abang, ibu-ibu yang ada dalam masjid malam ni. Semuanya kehadiran kita semua malam ni di dalam masjid, semuanya disebabkan atas ihsan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayangkan kita semua tuan-tuan. Sebab tu Allah selamatkan kita, melindungi kita, barakahkan kita, selamat sampai ke masjid sampai sekarang ni tuan-tuan. Allah sayangkan kita semua. Kalau Allah tak sayangkan saya, misalnya tuan-tuan, saya main jauh tuan-tuan, Kuala Pilah tu, nak main sampai ke sini tuan-tuan, subhanallah, nak teran minyak sampai tak teran keluar tuan-tuan. Tapi sampai juga. Tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Sebab tu kita berada dalam majlis ilmu tuan-tuan, kita semua nak jadi baik. Tak ada orang dalam dunia ni tak nak jadi baik. Kita duduk dalam majlis ilmu hari ni tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah sebab kita nak kenal Allah, nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita meletakkan diri kita bila duduk dalam majlis ilmu ni, darjat kita berbeza berbanding dengan orang lain. Tuan-tuan, jangan. Ilmu yang kita dapat semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya kata kita hadir malam ni atas kasih sayang daripada Allah? Mungkin ada dalam kalangan Pak Long yang kata kat saya, Ustaz, Pak Cik datang masjid malam ni Ustaz, naik motor Ustaz. Pak Cik, saya jawab apa Pak Cik?
Sungguh pakcik mai ke masjid malam ni naik motor. Tapi kalau pakcik ada kereta sekalipun, Allah tak izinkan pakcik, Allah tak bawa pakcik, Allah tak pandukan pakcik mai ke masjid malam ni, takkan sampainya pakcik ke dalam masjid malam ni. Awak ustaz kata macam tu? Dalam kampung kita ni berapa ramai orang penduduk? Bukankah ada lagi yang tak berkesempatan untuk datang? Bukan mereka tak mau mai, tapi tak berkesempatan untuk mai. Sebagaimana yang kita sampai malam ni. Alhamdulillah. Ustaz, makcik mai ke masjid malam ni naik kereta ustaz. Sungguh makcik mai naik kereta makcik. Kalau makcik ada kapal terbang, tobatlah home, tak boleh nak landing mendarat kat sini makcik. Singkatan mudahnya makcik takkan sampai ke masjid malam ni naik kenderaan apa sekalipun. Allah dah kata kun fayakun. Kalau Allah berkehendak tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, benda tu akan jadi. Jadilah dia tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Sebab itulah berada kita malam ni tuan-tuan adalah melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Islam. Kewajipan kita sebagai seorang Islam, apa dia tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah? Yakni menuntut ilmu tuan-tuan. Ulama kata dekat kita minta izin, ta'alam falaisal mar'u yuladu alima. Ulama kata dekat kita tuan-tuan, supaya apa? Pilah mengaji, pi belajar. Pilah menimba ilmu. Sebab tak ada seorang pun manusia, seorang pun bayi yang lahir ke atas muka bumi ni sebagai manusia yang berilmu. Maksud kata di situ tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, tak, singkatan bahasa mudahnya, tak ada seorang baby pun ataupun bayi yang keluar daripada perut mak dia boleh baca Quran. Tak ada seorang pun bayi yang keluar daripada rahim mak dia boleh baca surah Baq, boleh baca buku, tak ada. Melainkan kecuali melalui proses menuntut ilmu tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah. Tuan-tuan, menuntut ilmu ni satu kewajipan bagi kita. Hukum menuntut ilmu wajib. Bukan sunat, bukan harus. Tapi menuntut ilmu bagi kita ni tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah wajib. Sebab itulah kita pergi kot mana pun sekalipun tuan-tuan, wajib ada berguru. Bila kita menuntut ilmu tak berguru tuan-tuan, silap kita boleh mendatangkan salah faham, salah tafsiran dan sebagainya. Macam saya sampai ke ni, saya duduk mengaji tuan-tuan. Tak pernah terasa yang kita masih tak mengaji, dah habis kitab semua tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Kita datang ke masjid malam ni tuan-tuan sebab apa? Nak menuntut ilmu. Yang keduanya kita nak mai menuntut ilmu sebab apa? Nak jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam konteks peristiwa Isra' wal Mi'raj tuan-tuan, yang saya katakan sama dengan kehidupan kita sekarang ni, dugaan yang baginda Nabi Muhammad SAW lalui dan Nabi mendapat balasan daripada Allah, sama juga kita boleh nampak dalam kehidupan kita sekarang ni. Bila mana dalam kehidupan kita tuan-tuan sebagai hamba Allah yang bertakwa tuan-tuan, hamba Allah yang beriman, yakin Allah Tuhan yang satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, sama dengan apa yang kita lalui. Saya nak ajak tuan-tuan untuk kita flashback dan recap balik, minta izin. Kita flashback dan kita recap balik dengan apa yang kita sama-sama berlaku. Apa yang kita sama-sama melalui dugaan ni. Saya bawa contoh ni sama di setiap masjid tuan-tuan. Sebab apa? Kita kalau nak bawa satu-satu contoh tuan-tuan, ada ketika tu apa yang saya lalui tuan-tuan tak lalu. Apa yang tuan-tuan lalu saya tak lalu. Jadi susah untuk kita nak bawa contoh, nak bagi orang nampak. Senang cerita tuan-tuan, saya nak bawa satu contoh yang kita sama-sama lalui ketika mana Allah menguji kita semua tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Tahun 2018. Tahun 2019. Kita bebas. Kehidupan kita bebas, tuan-tuan. Betul? Isteri kita ajak kita beli barang, kita pi. Abang, barang pah dah habis. Boleh tak kita pi? Apa tu? Tadi saya singgah depan tu. Giant ke apa? Giant. Boleh tak kita singgah Giant? Nak beli barang pah sat? Boleh. Pi bawa isteri kita pi. Mai anak cucu kita pula. Cucu kita tu. Cik bosan duduk rumah, bawa cik pergi Padang boleh? Boleh. Start motor terong, bawa pergi Padang. Tiba-tiba tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, masuk 2020 bulan 3, tiba-tiba je sekelip mata Allah rentap kebebasan kita tuan-tuan. Kita semua lalu benda tu. Dalam sekelip mata Allah rentap kebahagiaan kita tuan-tuan. Hidup kita yang selama itu, tuan-tuan, sebelum waktu tu, bebas ke mana saja.
Nak pergi jumpa kawan dekat kedai, mengopi, mengeteh, kita pergi. Tiba-tiba tak boleh. Yang dok biasa main ke masjid, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, berjemaah di masjid. Tiba-tiba tak boleh main. Yang boleh duk ada pun dalam masjid berapa orang dekat PKP, tuan-tuan? Tak silap saya 3 orang lah. Bilal, imam, pengusi seorang tu. Ada setengah masjid 4 orang. Ada satu masjid yang kita viral waktu PKP tu, satu saf, tuan-tuan. Hak mana tahu-tahu. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Allah bagi satu tamparan yang cukup besar dan cukup hebat buat kita semua, bahawasanya aku dah bagi hampa masa yang cukup lama atas muka bumi selama hari ni. Aku bagi hampa cukup banyak masa atas muka bumi ni, aku tarik sikit je tuan-tuan. Sampaikan waktu tu, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, datang satu persepsi skeptikal dalam otak kita, pemikiran kita, ya Allah, apakah ini saat-saat nak kiamat? Saya pun terfikir macam tu, tuan-tuan. Ya Allah, takkan ni nak dekat kiamat? Kan? Asal buka TV je, orang mati. Asal orang mati, kita buka TV. Sungguhlah. Pukul 4, pukul 5, kita buka TV, kita dah dengar apa? Jangkitan COVID pada hari ni sebanyak 3,452 orang. Dan kematian sebanyak 340 orang. Itu yang kita dah tengok. Nak dengar kuliah, buka YouTube. Itu pun kalau data tak lag lah, tuan-tuan. Tak boleh. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Bila buka dalam Facebook pula, apa yang dihidangkan, disajikan kepada kita waktu tu, tuan-tuan? Ada saja yang bunuh diri. Sebab tak tahan dengan tekanan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan ada saudara seagama, seiman dengan kita, tuan-tuan, Islam Melayu, tak tahan dengan dugaan, tuan-tuan. Terjun, na'udzubillah min zalik, bunuh diri. Dugaan yang Allah turunkan kepada kita, tuan-tuan. Dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita dekat atas muka bumi, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Bukan sebab Allah ni nak himpit kita, nak lempak kita ke lembah kebinasaan. Kalau saya tanya dalam kalangan tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah malam ni, abang, siapa ada masalah angkat tangan? Saya percaya ramai yang angkat tangan. Maklong, siapa ada masalah angkat tangan? Saya percaya ramai yang akan angkat tangan. Allah bagi dugaan kepada kita, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Sebab apa? Sebab Allah sayangkan kita. Allah nak kita remember, take note, yang Allah sentiasa ada dengan kita. Allah sentiasa perhatikan kita. Bila Allah bagi dugaan kepada kita, tuan-tuan, jangan takut. Ustaz Karim selalu pesan. Hidup kita ni bila diuji, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, Ustaz Karim kata, jangan takut. Sebagaimana kita tahu Ustaz Karim banyak diuji, tuan-tuan. Sekarang pun diuji. Semua orang diuji, tuan-tuan. Tapi takutlah kita bila mana dalam kehidupan kita, tuan-tuan, seronok, bahagia sentiasa. Tak ada dugaan, tak ada ujian, tak ada halangan, tak ada sangkut-sangkut. Kita minta dengan Allah, ya Allah, murahkan rezeki keluarga aku, ya Allah, bagi aku kereta besar dapat. Ya Allah, bagi aku rumah besar dapat. Ya Allah, bagi aku pangkat besar dapat. Semua besar, isteri besar, anak besar, dengan dia besar, tuan-tuan. Semua besar. Tuan-tuan, hak tu yang patut kita risau dan takut. Sebab apa? Itu tanda-tandanya Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kita biar dihanyut dengan penipuan dunia ni, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Dunia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dekat kita apa dia, tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dekat kita, Nabi bagi tahu kat kita, dunia kita ni umpama bangkai, tuan-tuan. Maklum, Nabi kata dunia kita ni umpama bangkai. Malahan bangkai ni lagi bagus, lagi elok, tinggi daripada dunia ni, Nabi kata. Satu hari ni, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Nabi Muhammad SAW ni bersama dengan sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi bersama dengan sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, lalu kat satu jalan, satu lorong. Lorong tu, tuan-tuan, ramai orang duk lalu. Pada satu ketika tu, tuan-tuan, tepi lorong tu ada seekor bangkai. Sahih, tuan-tuan, cerita ni. Bapa saya duk cerita. Nabi, bila lorong tu orang duk lalu, ada satu bangkai yang tak ada seorang pun sentuh. Bahkan sahabat pun tak sentuh. Nak mau pun bangkai. Kan? Nak tengok pun tak mau. Ini kan pula kita nak pergi pegang bangkai tu. Tobat lahum tak?
Lalu apa yang Nabi SAW buat tuan-tuan? Nabi pi kat bangkai tu tuan-tuan, Nabi tengok, oh bangkai anak kambing. Nabi pi kat bangkai anak kambing tu, Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi pegang telinga bangkai anak kambing tu, Nabi angkat. Nabi angkat tinggi-tinggi. Sahabat terberhenti diam. Berhenti terdiam. Tengok. Lalu baginda Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Nabi tanyakan kepada sahabat-sahabat, kalau bangkai anak kambing ni yang aku pegang depan hampa ni, tawarkan dekat hampa 1 dirham, ataupun dalam bahasa mudah kita tuan-tuan, Nabi tanya, siapa nak bangkai anak kambing ni, aku offerkan hang RM1. Sahabat geleng kepala. Tak mau. Lalu Nabi tanya lagi sekali, kalau bangkai anak kambing ni bagi dekat hampa percuma, free, siapa mau? Seorang sahabat jawab, ya Rasulullah, tak mau, tak nak. Nabi tanya apa siapa? Dia kata, ya Rasulullah, bangkai ya Rasulullah. Nak makan tak boleh, apatah lagi nak membelah. Apa kata Nabi, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah? Nabi kata, sesungguhnya bangkai anak kambing yang aku pegang depan hampa semua ni, nilai dia lagi tinggi berbanding dengan dunia yang manusia akhir zaman akan terkejak-kejakkan. Tuan-tuan, setiap kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tuan-tuan, semua je betul belaka. Sungguh-sungguh belaka. Tak ada satu pun kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusta, penipuan. Sebagaimana ada yang kata, ada seorang hamba Allah duk hidup lagi zaman lah ni. Dia kata Nabi Muhammad kan, penipu. Satu, Nabi Muhammad tak layak jadi ikon kita. Nabi Muhammad tak layak jadi tauladan kepada kita. Subhanallah. Sedangkan nanti di yaumul mahsyar, nanti sebagai lain-lain tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, kita yang duk mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata-kata Nabi Muhammad SAW kepada kita ni tuan-tuan, Nabi sayang kita, Nabi cintakan kita. Sebab tu peristiwa Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan berlaku. Dan bila mana Nabi turun ni tuan-tuan, Nabi bagi tahu dekat umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nak tengok siapa yang percaya, siapa yang membenarkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, siapa yang mengatakan Nabi tipu dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, kita dah tahu sifat dia seorang yang jujur. Nabi bukan penipu, pembohong. Dah bagi tahu daripada awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad ni tak bercakap ikut hawa nafsu sebagaimana kita bercakap tuan-tuan. Nabi Muhammad ni tak bercakap kodan sebagaimana kita manusia biasa ni bercakap. Kita kalau ada 2 orang kawan kita kelahi, berat kot belah A ni, kita akan berat sebelah. Kan contoh. Itu nak kata menunjukkan kita ni manusia biasa tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah ni, cakap ikut hawa nafsu tuan-tuan. Ada satu hadis tuan-tuan, Nabi bawa satu hadis, Nabi bagi tahu kat kita satu hadis. Saya nak bawa hadis ni tuan-tuan. Persiapan untuk kita sebagai umat Islam akhir zaman ni tuan-tuan. Persiapan sebagai kita umat Islam akhir zaman ni, yang mana nak membuktikan kata-kata baginda Nabi Muhammad SAW ni bukan penipu ni. Ada satu hadis ni Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu. Nabi kata sebelum berlakunya kiamat akan berlaku 5 perkara. Yang pertama, Nabi kata sebelum berlakunya kiamat, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, Allah akan tarik ilmu daripada kita manusia ni sikit-sikit. Allah akan tarik ilmu agama daripada kita ni sikit-sikit tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Yang keduanya, Nabi Muhammad SAW kata dekat kita sebelum berlakunya kiamat, fitnah akan tercetus, tersebar di merata-rata tempat. Wa ima akan berlaku munculnya fitnah tu dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW kata sebelum berlakunya kiamat, saya bagi tahu sekali lepas dulu. Apa dia? Oh, terkejut saya. Azan lu ah. Azan lu. Boleh? Boleh. Terkejut tiba-tiba main gendang.
Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana dah tadi? Bismillah. Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah. Sambung. Sampai pukul berapa ni tadi? Ustaz? Ya? Saya nak berhenti pukul apa? Macam silap soalan tu. Alhamdulillah. Bahaya. Sat lagi kot saya jawab soalan kalau gitu. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah. Baik. Sikit kita lama mana pun. Dalam 5 perkara yang Nabi SAW sebutkan dekat kita. Yang tadi yang ketiga aja Nabi SAW bagi tahu dekat kita, sebelum berlakunya kiamat, Nabi kata masa ni akan berlalu dengan cepat. Nabi kata masa akan berlalu dengan cepat. Umpamanya pada kita tuan-tuan, nampak jelas, terang lagi bersuluh dengan apa yang kita dok lalu sekarang. Dok rasa macam kita dok di awal tahun 2023. Padahal kita dah masuk dah hari ni 23 hari bulan. Tak lama lagi 28 hari bulan. Bulan 2 ni ada 28 hari ya madong. Sedap-sedap kita masuk bulan 3 pula. Masuk bulan 3 sedap-sedap kita nak masuk Ramadan. Nak masuk ke Ramadan lepas tu tak lama kita nak masuk raya pula. Pulun tu buat kuih raya dan sebagainya tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah. Masya-Allah, masa ni akan lalu dengan cepat. Setahun umpama sebulan seminggu dan sebagainya tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah. Nak bagi tahu apa dekat situ, bahawasanya masa kita akan berlalu dengan cepat, yang lain belum lagi pasti dan tentu, dan yang menjaminkan kita adalah kita ni semakin dekat dengan ajal kita tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah. Yang keempat, baginda Nabi SAW kata sebelum berlakunya kiamat, pembunuhan akan terjadi di merata-rata tempat. Nyawa ni umpama murah. Nyawa yang dikandung jasad ni tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah murah. Kita boleh nampak pembunuhan di merata-rata tempat. Yang kelimanya Nabi SAW kata dekat kita apa? Sebelum berlakunya kiamat, gempa bumi bergegak akan terjadi-jadi di merata-rata dunia. Tuan-tuan, dalam kelima-lima perkara yang saya ulangkan tadi, saya ulang lagi sekali. Yang pertama, Nabi SAW kata ilmu Allah akan tarik daripada kita ni sikit-sikit. Yang kedua ni tuan-tuan, Nabi kata fitnah akan terjadi di merata-rata tempat. Yang ketiga, masa berlalu dengan cepat. Yang keempatnya, pembunuhan merata-rata tempat. Dan yang terakhir Nabi kata gempa bumi akan terjadi. Dalam kelima-lima perkara tuan-tuan yang saya sebut bacakan tadi tuan-tuan, ada yang tak jadi lagi? Tak ada. Semua kelima-lima perkara yang Nabi bagi tahu dekat kita, semuanya dah jadi. Maka daripada situ itulah dah menjelaskan dan memperingatkan kepada kita, please get prepared. Siap sedia diri kita bahawasanya kita ni semakin dekat tuan-tuan. Buktinya apa? Buktinya yang pertama, Nabi SAW kata ilmu ni Allah akan tarik daripada kita sikit-sikit. Tuan-tuan hari ini ayah-ayah boleh dengar saya punya berceloteh. Saya main duk bercerita. Tapi tuan-tuan, nak letakkan satu orang kata tanggungjawab yang berat untuk jadikan sebagai tempat rujukan, saya belum layak tuan-tuan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan ni nak tanya soalan kat saya, yang saya boleh jawab, saya jawab. Tapi nak letak saya setaraf dengan Tuan Guru Ustaz Azhar Hidrul dan sebagainya tuan-tuan, Masya Allah. Jangan kata langit dan bumi tuan-tuan. Tanah bawah belum tentu lagi sama dengan saya tuan-tuan. Tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Itu bukti yang pertamanya tuan-tuan. Allah tarik seorang-seorang ulama' daripada kita. Mula-mula Allah ambil siapa? Yang kita ambil terdekat. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh. Lepas tu Allah ambil siapa pula daripada kita? Siapa tu? Allah SWT Muhammad. Siapa di Kuala Nerang tu? Pak Sumit, kan? Pak Sumit. Semua yang Allah ambil tu daripada kita ni tuan-tuan, Allah dah tarik daripada kita tu. Tinggi ilmu mereka tuan-tuan. Tambah-tambah akhir zaman sekarang ni tuan-tuan, semua kira nak berhujah berdebat lah. Kita yang duk dengar ni celaru habis. Nak buat amalan sunat tuan-tuan jadi takut, seriau. Hantu sada buat ni, sesat. Hantu sada buat lagu ni, syirik. Takut tuan-tuan, nak buat baca tahlil pun kita tak berani. Tadi saya tanya dekat abang kita yang jaga live ni. Malam Jumaat buat apa? Kadang kuliah. Tuan-tuan tu ya? Kadang kalau free buat apa? Baca Yasin.
buat tahlil. Baru ni saya di masjid Masjid Gunung Riang, tuan. Bukan Gunung Riang. Kita orang Kedah kata Gunung Riang, tapi kalau bahas perkataan betul dia Gunung Keriang. Kan? Masjid Nurul Iman tu dekat Lestang, tuan-tuan. Waktu saya duk kongsi ilmu, tuan-tuan, duk bercakap depan ni. Tiba-tiba pengurusi masjid, seingat saya Ustaz Azhar juga nama dia, mai depan. Dia bisik perlahan je dengan saya. Ustaz, boleh tak lepas Ustaz habis ceramah ni nak minta Ustaz bawa tahlil ni, boleh tak? Saya tanya pasal apa pula tak boleh? Tak, takut pasal apa, saya kata. Buat tahlil lah. Boleh. Tak ada masalah lah. Boleh sana? Boleh. Duk kata boleh, dia tanya boleh lagi. Lagi kata tak boleh. Pakat sudah. Tuan-tuan. Orang jadi pakat duk takut seriau ni, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Kita nak buat baca Yasin malam Jumaat, nak buat, tuan-tuan. Tak buat pun tak apa. Buat dapat pahala. Tak buat, tak dapat dosa, tuan-tuan. Full stop. Titik noktah, tuan-tuan. Nak kira dengan apa yang mereka duk kata, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Bukan level saya ataupun tuan-tuan, ataupun lebih-lebih saya untuk kita nak pertikai, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Sebab kita tahu, baca Yasin malam Jumaat bukannya salah dan sebagainya. Kecuali kita kata, Tuan Imam, malam ni malam Jumaat. Betul? Awak tak baca Yasin? Tak apalah. Tuan Imam kata tak apalah. Minggu depan pula kami minggu depan kita baca Yasin. Mana boleh baca Yasin malam Jumaat ni wajib. Hal tu salah. Nabi tak sebut dalam mana-mana hadis, tuan-tuan. Kalau dengar kat puak-puak mereka, saya malas nak kata, tuan-tuan. Dengar kat mereka, ustaz, hadis mana ustaz? Mereka duk minta hadis, tuan-tuan. Oh, jenuh. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Tu nak kata, ilmu ni Allah tarik daripada kita ni sikit-sikit, tuan-tuan. Yang keduanya, buktinya di mana? Buktinya ketika mana kita melalui fasa PKP, tuan-tuan. Kita duduk rumah tak ada nak buat apa pun, tuan-tuan. Duduk kat rumah jadi bosan. Biasa main masjid, dengar majlis ilmu dan sebagainya. Tak ada buat apa. Itu yang pertamanya bukti bahawasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pendusta, penipu, dan kata-kata Nabi tak boleh dipercayai, tuan-tuan. Semuanya boleh dijadikan iktibar kepada kita. Yang keduanya, tuan-tuan, Nabi kata fitnah akan datang merata-rata tempat. Bahkan fitnah ni akan muncul, lebih senang cerita, menjalar. Fitnah ni dalam kalangan darah daging kita sampaikan wujud pertelingkahan, pergaduhan, permusuhan, putus silaturahim disebabkan ujian fitnah ni, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu dekat kita, sebagaimana kita ni sebagai hamba Allah yang sentiasa kita ni dah tentu-tentu kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan dalam hidup kita. Takkan kita kata nak neraka, na'udzubillah min zalik. Dah tentu-tentu kita kata kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak syurga Allah, tuan-tuan, kita dok kata Islam mudah. Tuan-tuan, Islam ni memang je mudah, tuan-tuan. Nabi kata apa? Bila kita nak kita ada bilik kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata dua perkara je. Kita buat senang, simple. Yang pertamanya Nabi kata apa? Liman atabal kalam. Nabi kata suruh kita jaga mulut kita, jaga lisan kita. Jangan kita sebarkan fitnah. Jangan kita jaga cerita yang tak betul. Bila kita dapat cerita, kita tabayyun, Nabi suruh. Kita disuruh untuk siasat, selidik sama ada berita yang kita dapat itu benar ataupun tidak, sahih ataupun tidak. Dengan dugaan akhir zaman ni, tuan-tuan, dugaan hujung jari, tuan-tuan. Semuanya boleh kita dapat, kita tak tahu sahih ataupun tidak, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Lah, apa yang jadi? Laju tangan kita komen. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Sebab itulah kita diingatkan supaya jaga diri kita. Jangan sampai kita terlalu cepat menghukum, tuan-tuan. Orang tak mai ke masjid pun kita jangan marah mereka, kita tarbiyah mereka, kita dakwah mereka secara baik, tuan-tuan. Ni tak ada kena-mengena dengan contoh-contoh. Tak ada kena-mengena dengan rumah tangga kita, tak ada kena-mengena dengan anak cucu kita, tak ada kena-mengena dengan urusan kehidupan kita, tuan-tuan. Kita pergi duk marah orang, kita duk pergi kecam orang, tuan-tuan. Saya duk kata dekat tempat lain, tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Hai rumah tangga orang kita masuk campur, subhanallah. Itu nak kata apa, tuan-tuan? Nabi kata nak ada rumah, nak ada bilik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata pertamanya liman atabal kalam.
Jangan sampai kita bercakap benda-benda yang fitnah. Jangan kita duk keli dengan orang. Nabi kata, wa qadhafa hadza. Jangan kita menyebabkan fitnah sampai akan berlaku permusuhan sesama kita, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Yang kedua, Nabi kata bila kita nakkan kita ada bilik dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, cukup senang, tuan-tuan. Apa dah? Bagi orang makan. Bagi orang makan. Nabi kata, nak ada bilik kita, tempat kita, ataupun kita cop tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, bagi orang makan. Tuan-tuan, berapa ramai orang dalam kawasan kita ni, tuan-tuan, kita nampak orang susah. Kan? Kita ni, tuan-tuan, kalau nak buat satu, macam kami di sekolah kami, tuan-tuan, saya suruh mereka dia buat makan. Buat bungkus bihun goreng. Minta maaf saya sebut, bihun goreng bodoh-bodoh, tuan-tuan. Kan? Bihun goreng, kalau satu paket besar tu, tuan-tuan, Allah apa duit sangat, tuan-tuan. Boleh masak lebih daripada 100 bungkus polistrin, 100 bungkus itu pun, tuan-tuan, berapa dik ya, tuan-tuan? Kan? Bubuh bihun, bubuh cabai, bubuh sayur sawi sikit, bubuh ayam apa semua. Kacau-kacau bagi orang makan. Tuan-tuan, dah ada tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara misalnya, tuan-tuan, dalam kampung kita ni, senang cerita. Dalam kampung kita ni, tuan-tuan, kalau ada sekolah tahfiz, ibu-ibu maklum-maklum ada sekolah tahfiz, pi tanya dengan mudir tu. Pi tanya dengan mudir sekolah tahfiz tu, ada apa yang kami boleh tolong? Saya ada rezeki sikit lebih sikit, ustaz. Saya nak bagi anak-anak murid ustaz makan. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Allah jaga orang yang menghafaz Al-Quran ni, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Kita ni boleh diambil berkat dengan orang yang menghafaz Quran. Allah dah bagi tahu dah, inna nahnu nazzalna ziqra wa innahu lahafizun. Allah jaga orang yang menghafaz Quran ni, dan kalau kita ni jaga orang menghafaz Quran, sekurang-kurangnya kita ni boleh menumpang keberkatan daripada mereka, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Tu kalau kita selama hari ni kita tanya ke ustaz, pasal apa abang ni ada banyak masalah. Abang masalah apa? Masalah hutang, ustaz. Atau abang ni dah lepas sembahyang ni, ramai tutup guru kata, doa ni senjata orang mukmin. Saya kata betul? Betul? Atau tapi kenapa Allah tak bagi lagi, ustaz? Saya kata tu kerja Allah. Allah nak bagi bila itu atas hak Allah. Tapi bila, ustaz? Senang cerita macam ni lah, bang. Abang dah minta dengan Allah. Dia kata betul? Abang ada bagi balik tak dekat Allah? Maksud ustaz? Abang, dalam hidup kita ni mana ada one way? Ni lalu depan masjid kita ni, kan mana ada one way, tuan-tuan? Kan? Orang Kedah kita kata ada pi, ada mai ya. Kan? Nak Allah tolong kita, Allah kata apa dah? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hang nak aku tolong hang kena tolong agama aku. Tuan-tuan, ibu-ibu terahmati Allah, nak membantu agama Allah ni, tuan-tuan, kita nak dapat belah ihsan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena tolong agama Allah. Nak tolong agama Allah, tak semestinya kita kena keluar dengan duit. Bahkan kita boleh korbankan tenaga dan juga masa, tuan-tuan, untuk agama Allah. Itu pun cukup memadai. Tu sebabnya dalam hidup kita, tuan-tuan, kita ni diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan wujud langsung perkataan putus asa dalam hidup kita. Bila mana kita putus asa dalam hidup kita, tuan-tuan, bila Allah turunkan dugaan dan ujian dekat kita, kita putus asa, berarti kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tak berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Allah lah mencipta segala-galanya, tuan-tuan. Allah yang menyembuhkan segala-galanya. Tambahan pula, masa kita kena COVID tu, tuan-tuan, ada orang cucuk vaksin tu, aku Din, selamat Din, insya-Allah aku tak kena COVID Din. Pasal apa? Aku cucuk vaksin. Tuan-tuan, vaksin bukan penyembuh kita, tuan-tuan. Penyembuh kita Allah. Tuan-tuan, vaksin bukannya pelindung kita. Pelindung kita Allah. Tapi kita hanyalah ikhtiar semata-mata, tuan-tuan. Jangan kita kata, aku boleh sihat sebab aku cucuk vaksin. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Maka sebab itulah akhir zaman kita, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, dugaan yang Allah bagi dekat kita ni datang satu Allah akan bagi dekat kita. Abang-abang dirahmati Allah, dah tentu-tentu kita semua ada dugaan yang berat. Cuba kita recap balik, kita muhasabah balik. Apakah kita ni nak minta daripada Allah tapi kita tak tolong balik agama Allah Subhanahu wa taala? Yang selama hari ni agama Allah ni orang-orang hina. Yang selama hari ni agama Allah Islam ni difitnah, dipandang rendah dan sebagainya, diletakkan di martabat yang paling rendah, tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah. Agama Allah.
tempat yang selayak-layaknya letak di mana tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah? Bukannya di hati kita. Bukannya pada IC kita tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Agama Islam tempat yang selayak-layaknya letak di mana? Ditasdikkan di dalam hati, dilafazkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Apa dia tuan-tuan? Solat. Allah dah kata dah. Allah dah bagi tahu dah. Allah uji kita. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah bantuan Allah dengan penuh kesabaran tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Setiap kita akan didatangi dengan dugaan yang lebih berat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok saya tuan-tuan, kaki belah kanan saya bau baik daripada bengkak tuan-tuan. 2 bulan lepas tuan-tuan, Allah uji saya. Mula tu saya tak ada suara, serak. Sikit serak. Lepas tu saya muntah darah. Lepas tu tak ada suara terus. Duk sat tu tuan-tuan, kaki kanan saya bengkak. Tu kalau tuan-tuan tengok saya berjalan tuan-tuan, macam tak stable. Bukan saya perli paklung-paklung gaut ke apa tak, sungguh. Bengkak. Ni kuih surut dah tuan-tuan. Lepas duk elok sat tuan-tuan, saya pergi berjumpa dengan Ustaz Kazim. Saya jumpa dengan Ustaz Kazim, saya kata, Ustaz, anak nak minta nasihat boleh? Ustaz Kazim tanya pasal apa? Saya kata ke Ustaz Kazim, anak rasa anak dah banyak bercakap dah kot. Siapa banyak bercakap? Macam malam ni, saya duk bercakap tak macam saya aja betul. Mungkin ada dalam kalangan pendengar tu terasa dengan kata-kata saya, walhal saya tak terniat pun nak menyinggung hati sesiapa pun. Tuan-tuan boleh dapat apa poin saya? Saya tak ada niat pun. Sebab apa? Kita duduk dalam majlis ilmu, bukan kata yang bercakap ni, ya Allah, bercakap sopan maksum, confirm masuk syurga, dah. Kita cakap ni kadang-kadang terlalu ekstrim macam tadi. Ustaz kita kata, terpulang kat ustaz pukul berapa? Tuan-tuan, terpulang kat saya, pakat tak pulang. Duduk sini tuan-tuan. Sebab kita jadi terlalu seronok, tapi ada kadang-kadang kita manusia biasa tak sedang. Lalu tu ustaz kata apa? Anak nak minta 2 perkara kat entah. Dia kata, yang pertama, entah pi mana-mana masjid, tolong sampaikan salam ana kepada semua kadang-kadang anak-anak jemaah yang datang dengar kuliah entah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, saya nak sampaikan amanah daripada Tuan Guru Ustaz Kazim Ilyas, bagi salam pada tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Ustaz Kazim kata, dalam kehidupan kita sebagai seorang orang Islam, semua orang jadi baik. Nampak benda yang tak betul, kita nak menegur, kita nak mencegah kemungkaran dan sebagainya. Kan? Dalam kita menyampaikan kebaikan, biasa, ad-dinu nasihah, agama tu nasihat. Kita nak bagi nasihat kat semua orang. Bahkan ibu-ibu kita nak tegur anak-anak kita pun sebab kita sayang, betul? Tapi dalam keadaan kita menegur, Ustaz Kazim kata 10 orang yang mendengar, belum tentu semua akan terima. 10 orang yang mendengar, 9 orang entah percaya tak? Dia akan tolak mentah-mentah kata entah. Saya kata percaya Ustaz. Kata Ustaz Kazim, 10 orang yang dengar, 9 orang akan tolak mentah cakap entah. Hak yang orang yang lah tu pun Ustaz Kazim kata 50-50 akan dengar terima kata-kata entah. Itu dugaan kita. Dan kadang-kadang bila kita nak bercakap depan orang ni tuan-tuan, dia tak boleh nak potong ke depan, dia tak boleh nak celah ke depan, dia main ke belakang. Itu yang dugaan akan datang kepada kita tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Maka sebab itulah sabar sesabar-sabarnya sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah bagikan hadiah yang cukup besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayangkan kepada kita tuan-tuan. Nabi bagi tahu dekat kita ni, beribadahlah kita hari ni seolah-olah kita akan mati esok hari. Tu untuk yang ketiga, masa ni semakin cepat tuan-tuan. Kita tak tahu dalam kalangan kita yang ada dalam masjid malam ni, kelak-kelak masjid rebah depan tu, pengsan, meninggal. Subhanallah tuan-tuan. Kita tak tahu. Tu tadi saya main ikut, saya tak tahu saya main ikut arah mana, tapi yang tahu saya sampai ke ni. Saya pakai map tuan-tuan. Elok saya naik flyover je tuan-tuan, turun flyover, bam, motor. Langgang belakang kereta Almira ke apa. Sampai terlutut duduk di tengah jalan tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Kita jangan sampai apa yang kata-kata janji Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tu kita rasa benar. Ya Allah, apa yang kau janjikan ini benar ya Allah. Kata-kata engkau ni benar ya Allah. Tuan-tuan, Nabi-Nabi dah bagi tahu dekat kita. Dunia ni umpama bangkai. Apakah kita nak bangkai lagi? No. Nabi dah pesan kat kita, masa ni semakin singkat.
Nabi suruh kita beribadahlah kita hari ni seolah-olah kita akan mati esok hari. Na'udzubillah min zalik. Tapi apa yang kita diperhidangkan sejak akhir mutakhir ni tuan-tuan, manusia kita, saya ambil contoh saya lah, senang cerita tuan-tuan, kita nak ambil orang lain macam kita ni hebat kan. Saya ni tuan-tuan kerja hari ni, pagi tadi duk ada di Kuala Pilah, subuh sekejap lagi kita ada di Kuantan, pulun kerja. Seolah-olah kita boleh confirm hidup 10 tahun akan datang, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Tuan-tuan ibu-ibu, apa gunanya kita ni hidup atas muka bumi, kita cari duit jutaan ringgit. Sedangkan bila kita meninggal, balik dekat Allah, anak cucu kita berebut harta kita. Sampai putus silaturahim. Apa gunanya kita cari duit, beli kereta besar-besar. Lah kita meninggal, tak ada orang nak bawa, lah tersadai jadi besi buruk. Apa gunanya kita ni cari duit jutaan ringgit, beli tanah saja sampai 2-3 juta. Bina rumah saja 4 juta, total 6 juta. Bina rumah sampai 6 juta lah kita meninggal, rumah tu kosong, terbengkalai. Diabaikan tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Tak ada apa yang kita boleh harapkan melainkan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita hidup atas muka bumi tuan-tuan, Allah tak suruh kita ni tuan-tuan. Allah tak suruh kita cari duit jutaan ringgit sebelum balik dekat Allah. Hang sebelum balik dekat aku nak hang cari duit berjuta. Nehi. Tak. Allah dah kata dah tuan-tuan, saya sebut bacakan ayat awal-awal tadi masuk muka 5. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Aku nak manusia ni hidup atas muka bumi ni berebut-rebut buat kebaikan ni. Buat kebaikan sesama kita tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah. Kaji ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebihnya kita sebagai orang Islam tak mengkaji ilmu Allah, satu kerugian yang cukup besar bagi kita tuan-tuan. Orang putih sekalipun kaji ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kaji, rugi tuan-tuan. Orang putih kaji apa? Orang putih sampai kaji bab puasa kita tuan-tuan. Sungguh. Orang putih kaji pasal puasa kita. Ni tak lama kita nak puasa dah ni. Saya ni jenis suka baca artikel tuan-tuan. Ada seorang profesor di University of Harvard tuan-tuan. Dia buat apa? Dia satu hari tuan-tuan, ni cerita betul. Cerita betul. Saya jenis suka baca artikel, penulisan. Profesor ni tuan-tuan, dia tengah duk mengajar. Waktu dia duk mengajar, dia nampak ada seorang pelajar perempuan dia. Pelajar perempuan dia Islam. Layu, lemah, longlai. Lalu dia bawa apa? Dia pergi ambil roti, dia bawa bagi kat pelajar perempuan dia. Pelajar perempuan dia kata, tolak cara elok, cara baik. No thank you sir, I'm fasting, kata dia. Bahasa Melayu kita, tak, terima kasih cik, saya puasa. Lepas tu profesor ni tanya, pasal apa hang kena puasa? Pelajar dia jawab balik, because of my religious. Disebabkan tuntutan agama aku, kewajipan agama aku. Profesor ni pelik. Profesor ni buat apa? Dia ambil 10 orang, dia buatkan 2 kumpulan. Kumpulan A 5 orang, kumpulan B 5 orang tuan-tuan. Dia bagi sekeping retah. Ni cerita betul tuan-tuan. Dia bagi sekeping retah sebab dia target yang kumpulan A dia bagi makan. Kumpulan B dia suruh puasa jangan makan. Ikut perubatan moden, kita ni nak dapat badan yang cergah, minda yang cerdah, kita kena isi perut kita. Itu kata-kata daripada pakar perubatan moden. Saya tak kata pakar perubatan moden bohong kalau ada perubatan moden kat sini. Doktor ke apa tak? Tuan-tuan, profesor ni duk target kumpulan A dapat markah tinggi sebab dia bagi makan. Dia duk aim kumpulan B dapat markah rendah. Lah bila dapat satu keputusan tu tuan-tuan, dia terkejut kumpulan B tu dapat markah lagi tinggi daripada kumpulan A. Padahal kumpulan B tu tak makan. Lah bang. Dia kaji lagi tuan-tuan. Kaji punya kaji. Oh, rupa-rupanya hak kumpulan A tadi aku bagi makan tu, depa dapat markah rendah sebab depa punya otak, tuan-tuan senang cerita, bila kita makan terlampau kenyang, otak kita ni cuma boleh fokus tumpu kepada penghadaman makanan dalam perut kita. Dia tak boleh gunakan untuk kita nak buat kerja lain, nak fikir lah, apalah, nak buat dokumen dan sebagainya, susah. Biasa tak? Kita makan terlampau kenyang lah, kita mengantuk. Orang Kedah kata, minta maaf, jangan terasa pula. Ulang sawah balok liat lah. Minta maaf. Maksud kata lepas makan ni, dia jadi mengantuk. Kan? Sebab makan terlampau kenyang.
Otak kita ni, profesor tu kata, fokus kepada penghadaman dalam perut. Pencernaan, nak hadam makanan tu. Itu yang orang berpuasa tu, tuan-tuan, kumpulan berpuasa tu markah lagi tinggi daripada orang tak puasa. Tuan-tuan, ibu-ibu terahmati Allah. Hebat kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi pesan dekat kita, berhenti makan sebelum lapar. Terbalik ya? Kenyang. Tambah-tambah kita nak dekat Ramadan nanti, tuan-tuan, ibu-ibu terahmati Allah. Ubah. Cuba kita ubah menjadi orang hamba Allah yang bertakwa, baik sikit, tuan-tuan. Kan? Saya pun sama, tuan-tuan. Tak payah dok kata tuan-tuan ke apa, kalau mai tarawih tu, hoi, awal-awal penuh. Mai minggu kedua, ketiga surut dengan aku hilang. Tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan dengan saya, orang tak ada. Apa kata kita bermula daripada hari ni, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Cuba kita amalkan, bila kita nak makan, jangan sampai kenyang. Cukup sekadar mengisi perut kita. Itu yang dipesan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi tak kalau kita tak mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang putih kaji? Rugi. Perkemahkan apa yang kita patut perkemah, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Allah bagi kita banyak ruang. Allah bagi kita banyak masa sebelum roh kita sampai ke taraqi kita, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Saya percaya orang Kedah biasa dah dengar banyak kali ceramah Ustaz Wadi Anwar, cerita pasal mati dan sebagainya, tuan-tuan. Bila roh dah sampai kita punya sini, tuan-tuan, jadi apa? Pintu taubat dah tertutup, tuan-tuan. Jangan jadi sebagaimana Fir'aun, tuan-tuan. Fir'aun sebelum mati terkambuh dengan lautan yang Nabi Musa duk ketuk tu, tuan-tuan. Fir'aun tu mengucap syahadah, tuan-tuan. Dia bersaksikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Mai siapa? Mai malaikat Jibril. Jibril kata, matilah hang Fir'aun, roh hang dah sampai ke taraqi. Pintu taubat untuk hang dah tertutup. Tak boleh dah. Matilah hang Fir'aun. Tuan-tuan, Allah bagi ruang dan masa untuk kita, tuan-tuan. Berbaiklah kita dengan semua orang bermula daripada hari ini. Telefon ni, tuan-tuan, cuba kita kurang-kurangkan. Sebab bila kita ni terlampau banyak guna telefon, tuan-tuan, Masya Allah, kajian mengatakan hati anak kita akan mati. Ustaz, jangan salah cakap. Tak, betul. Mak ayah main telefon terlampau banyak, dia boleh mengakibatkan hati anak kita mati. 2 hari lepas, saya di masjid ke belah-belah Jitra, saya tak ingat. Kok Diang. Ada seorang hamba Allah abang tu, dia tanya kat saya, sebab dah dia tahu saya pusat pemulihan akhlak, dia tanya, Ustaz, macam mana saya nak buat ni, Ustaz? Buat apa abang? Dia kata, saya ada seorang adik ipar. Okey. Adik ipar saya ni, Ustaz, umur dah lebih kurang 30-32. Okey. Adik ipar saya ni makan tak mau, semayang tak mau, mandi tak mau. Dia buat apa? Dia kerja nak main game je. Ustaz, macam mana nak buat ni, Ustaz? Ambil telefon, saya kata. Tahan. Tak boleh, Ustaz. Bila kita ambil telefon, saya dah biasa ambil dah. Dia mengamuk, Ustaz. Dia mengamuk, dia buat apa? Dia pecahkan pinggan mangkuk. Jangan pakai pinggan mangkuk kaca, pakai plastik. Tak pecah, saya kata. Tak betul. Ambil telefon. Tu, Ustaz, macam dekat Ustaz punya pusat pemulihan akhlak tu, tak boleh ke nak sumbat? Saya kata, dia isap dadah tak? Dia kata, tak. Kalau tak isap dadah dan sebagainya, jangan masuk ke pusat pemulihan akhlak saya. Tak sesuai. Dia kata, pasal apa? Saya tak nak anak muda yang saya kata apa? Saya tak nak anak-anak muda ataupun bakal-bakal pelatih baru saya yang masuk tak kenal dadah. Dia kalau duduk sekali dengan orang tu, orang tak dadah, dia akan kenal. Walaupun dia pun tak boleh hisap dalam tu, tuan-tuan. Dia pun akan bercerita. Dia pun akan menyimbang. Aku kat luar, aku ni macam ni, tuan-tuan. Saya kata jangan. Jangan hantar. Tapi kalau nak hantar sungguh sekalipun, pergi telefon dekat Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi tu dia pengurus Sidim Ustaz Hanafi tadi saya kata, tuan-tuan. Tuan-tuan type kat Google Sidim. Sebab apa? Ustaz Hanafi ada 6 biji rumah. Dia ada pecah. Saya ni, tuan-tuan, sebiji rumah. Kita ni pusat pemulihan akhlak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab apa? Dia dah dikira sebagai hak penjagaan, di bawah penjagaan. Jadi Ustaz Hanafi ni dia ada 6 biji rumah untuk maklum. 6 biji rumah dia panggil iman. Iman 1, iman 2, iman 3, iman 4, iman 5 untuk perempuan. Iman 6 untuk lelaki balik. Hak iman 6 ni, itu yang saya duk teringat balik waktu saya duk mengaji berkhidmat dengan Ustaz Hanafi tu. Pelatih-pelatih dia untuk rumah iman 6 tu tak ada seorang pun isap dadah. Semua masalah akhlak, sosial. Kan, duk main game apa semua, saya kata macam tu. Dia tanya kat saya, abang tu, ikut pengamatan Ustaz, pasal apa budak-budak muda zaman lah ni suka main game? Saya kata terpengaruh tengok TV.
terpengaruh tengok dekat dalam media sosial? Apa dia Ustaz? Bukanlah ni punya banyak. Sampaikan sukan game pun masuk dalam sukan C, saya kata. Sukan main celah mana? E-sport masuk dalam sukan C. Uish, tuan-tuan bayangkan. Peluh tak peluh? Pening saya. Bila mereka duk main game, tuan-tuan, menang seronok. Menang seronok. Cuba kalah. Awak aku kalah. Ngamuk habis. Dia dah mengganggu emosi budak-budak muda, tuan-tuan. Itu yang satu. Yang keduanya, bila mereka terlalu banyak main game, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, mata kita ni boleh rosak, tuan-tuan. Urat mata. Mereka ambil mudah. Yang ketiga itu kata terpengaruh dengan main daftar-daftar masuk ke Johanan apa PUBG ke G segala G lah. Hampa masuk, hampa akan menang 20 juta. Tuan-tuan nak menang 20 juta tu elok terkincit dulu, minta maaf saya sebut, tuan-tuan. Nak menang 20 juta tu bukan semua orang boleh dapat. Itu yang boleh jadi sampai ke tahap tu, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Sebagai waris, tuan-tuan, bukan saya nak mengajak tapi nak memperingati. Saya pun ada anak. Bila kita terlampau banyak main phone, tuan-tuan, anak bercakap dengan kita tak layan mereka. Papa, tengok ni papa. Anak nak tunjuk. Pergi. Papa buat kerja. Tuan-tuan, terasa kecil hati anak. Bila kita nak minta tolong mereka, kita cakap lembut. Tuan-tuan. Anak, tolong pergi Sat, ambil ayat kat papa. Contoh. Tolong pergi ambil Sat. Anak pun bawa. Kata, pang, jatuh. Cerita apa tu, piramid, tuan-tuan? Labu-labi. Labu, pergi ke dapur. Bawa air kopi secawan. Baik, Pak Cik. Ketak. Perang. Bodohlah kamu ni. Ya, Pak Encik. Ayah saya kata hari ni hari bodoh sedunia saya. Lebih kurang lah saya main mereka cerita, tuan-tuan. Kita maki. Teriaklah anak kita tu, ketek-ketek lari masuk bilik, teriak. Hari kedua kita minta tolong dia pergi ambil ayak balik, tuan-tuan. Dia bawa, perang pecah lagi. Kita maki dia lagi, tuan-tuan. Kita marah dia pun lagi. Dia teriak. Hari ketiga, tuan-tuan. Dia limit kajian mengatakan 3 hari je, tuan-tuan. 3 kali je. Kali ketiga kita maki anak kita takkan teriak. Tandanya apa? Tandanya hati anak kita dah mati. Dah kerah. Maki hamun tu sebati dalam diri mereka dah, tuan-tuan. Sampaikan budak-budak zaman sekarang, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah, maki hamun tu jadi melawak dah bagi mereka. Tuan-tuan. Kalau kita selit masuk duduk dalam golongan geng-geng budak-budak muda, tuan-tuan, geng-geng belia ni, tuan-tuan, kan? Depa punya maki hamu ni dah jadi satu lawak jenaka dah, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Yang tu yang menjadi bahayanya, toksik dalam kita punya bangsa dan agama kita, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Macam mana kita nak dapat doa daripada anak yang soleh untuk dibawa berkalan bila kita dah mati nanti, tuan-tuan? Kita 3 perkara kita tahu. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa daripada anak yang soleh. 2 daripada 3 perkara yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, kita boleh buat, tak ada masalah. Ada duit, masuklah RM1. Ada ilmu sikit, kita kongsi. Tapi nak dapat doa daripada anak yang soleh macam mana, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah? Tuan-tuan, JAKIM baru ni keluarkan satu statistik. JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, keluarkan satu statistik. Anak luar nikah didaftarkan sebanyak 38,000 daripada tahun 2019 sampai 2021. PKP tu. Work from home sungguh, tuan-tuan. Hak mana faham? PKP, ada juga 38,000 anak luar nikah didaftarkan, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Ini yang cukup merisaukan dalam hidup kita. Kita mengharapkan mereka untuk baca doa kepada kita bila kita mati. Persiapkan diri kita, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Saya teringat satu lagu, tuan-tuan. Saya teringat satu lagu bila cakap pasal mati ni. Boleh nak belanja lagu lah, sikit. Saya tak macam Ustaz Kazim. Ustaz Kazim dia lagu klasik. Saya tak reti lagu klasik. Sebab saya teringat Ustaz Kazim, dia pernah bawa satu lagu, tuan-tuan. Dia lagu Sharifah Aini. Dengarlah, oh sayang, lagu ini untukmu. Lagu penuh arti. Itu nak bagi mengajak orang arti baca Fatihah bagi betul, tuan-tuan. Tak arti lagu tu. Saya teringat bila kita nak buat persiapan diri kita, tuan-tuan, sebelum kita balik berjumpa dengan Allah. Satu lagu, tuan-tuan. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Terdengar sayu, surah dibaca, sayunya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya,
Terbuka hijab di depan mata, selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama, nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Terima kasih tuan-tuan. Nak lagi panjang, kita beli tiket untuk kemudian-kemudian hari, insya-Allah. Kita punya kehidupan tuan-tuan, kita tak tahu. Kita bukan tengok awalan hidup kita. Kita bukan tengok pengakhiran hidup kita, tapi kita tengok pengakhiran hidup kita, tuan-tuan, ibu-ibu terahmati Allah. Dengar ada orang meninggal, tuan-tuan, nak meninggal, nazak, kita pergi ziarah. InsyaAllah akan terdetik keinsafan dalam diri kita. Kita sentiasa kena tabah kuat dengan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah akan turunkan ujian kat kita selagi mana kita hidup atas muka bumi, tuan-tuan. InsyaAllah. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja, tuan-tuan, ibu-ibu rahmati Allah. Sebelum saya nak mengundur diri, saya minta izin dengan pengurusan masjid, pengurusi masjid dan semua tu, tuan-tuan, saya berhajat untuk buka wakaf untuk tuan-tuan hak mana yang ada rezeki lebih nak kongsikan dengan saya. Sebelum tu saya terlupa. Tuan-tuan hak mana ada dengar ada isu-isu tentang masalah akhlak anak-anak muda dan sebagainya, nak hantar buat saya yakin anak cucu tuan-tuan semua baik, soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Cuma dengar kawan-kawan kita ada terlibat. Sebab kita kat tempat-tempat kita macam kat Kedah ni, secara terus terang saya kata anak-anak muda ni depa kemas dengan koroi. Koroi, campur tu, campur ni, ubat batuk lah jadi nyamuk. Hak mana faham? Hak tu yang bahaya antaranya, tuan-tuan. Hak yang nak hantar anak-anak, ada kawan nak hantar anak, ada anak-anak yang berdepan dengan masalah macam ni, boleh berhubung. Boleh berhubung dengan pembantu saya, tuan-tuan. Tuan-tuan ada nombor, ada telefon, ada kertas, tolong tulis. 017 463 5072. Ulang suara. 017 463 5072. Yang tu pembantu saya, tuan-tuan, Firdaus. Tuan-tuan boleh maklumkan pada dia kalau nak hantar ke siapa ke nak memerlukan bantuan. Kalau yang ringan macam saya katakan tadi, tuan-tuan, boleh berhubung dengan Ustaz Fauzi, Ustaz Hanafi. Saya tak ada nombor, tuan-tuan boleh cari kat Google, dia senang. Saya punya pusat pendidikan Tahfiz Al-Falah di Cemur, tuan-tuan. Dekat, kalau tuan-tuan biasa ada pergi Cemur, pergi Ipoh tu, Tahfiz Al-Falah saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Taib. Datuk Muhammad MOHD Taib, Taib. Tuan-tuan, tu sekolah yang orang kenal juga kat belah Cemur tu. Tuan-tuan kalau dah sampai ke sekolah Datuk Muhammad Taib tu, tuan-tuan memang dah nampak sekolah saya dah warna biru, tuan-tuan. Berdekatan dengan tu. Tapi untuk pusat pemulihan akhlak, saya minta maaf, tuan-tuan, banyak-banyak. Saya tak dedahkan dekat mana kedudukan. Sebab sebagaimana yang tuan-tuan ibu-ibu sedia maklum, kami ni melatih individu-individu yang terlibat dengan dadah. Jadi pernah satu ketika ni, tuan-tuan, nak jadi cerita. Bila Ustaz nak habis ni? Sikit lagi. Tadi kata sikit lagi, memang sikit lagi. Pernah ada sekali tu jadi satu isu. Salah seorang daripada pelatih saya, dia ada berhutang dengan tokan. Tuan-tuan, kami pelatih ada dua jenis. Yang pertama, waris nak hantar. Pelatih tu tak ada masalah, rela ikut kata-kata mak ayah. Yang tu tak apa. Mak ayah dia pergi hantar. Tapi yang selalu jadi masalah ni yang nombor dua. Mak ayah nak hantar, dia tak mau pergi. Orang Kedah kata ketegak tut. Dia tak mau pergi. Tak apa. Kami boleh pergi turut ambil. Sebab apa? Kadang-kadang, tuan-tuan, bukan kadang-kadang, selalunya depa hak yang ketagihan dadah ni, tuan-tuan, depa dalam khayalan. Depa dalam steam, high dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi kalau kita bagi depa usik depa punya perasaan sikit, tuan-tuan, depa boleh melenting. Itu yang boleh jadi kat Selangor tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada baca, okey, ada seorang mak tu leher dia terkulai, kena pancung dengan anak sebab anak dia dalam keadaan ketagihan. Ketagihan dadah, bukan sedang. Tuan-tuan, tak sedang, tuan-tuan. Depa tak sedang, depa tengah steam, tuan-tuan. Yang tu kami boleh pergi ambil, tak ada masalah, insya-Allah, tuan-tuan. Yang tu minta tawakal dengan Allah lah. Banyak kali dah. Tangan saya pun biasa kena terbelah. Mana tahu? Ni. Terbelah, dia pun main pisau, tuan-tuan, bila nak pergi ambil. Tapi kami tawakal sebab demi nak mendidik anak bangsa, tuan-tuan. Kalau kita tak mendidik, kita lepas tangan, alamaknya na'udzubillah min zalik. Akan ramailah yang berpeleseran tengah-tengah jalan dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab apa? Depa ni bila tak ada duit, nak dadah, sama ada depa pergi curi barang, jual, ambil dadah, ataupun depa ambil secara berhutang dengan tokan dulu, tuan-tuan. Yang tu jadi masalah.
Tiba-tiba saya punya pusat pemulihan akhlak tu, waktu tu saya dah dedahkan kedudukan. Sebiji van ni, turun sampai 8 orang tuan-tuan lelaki. Bawa keluar dia ni. Engkau hutang duit aku, bawa keluar, aku nak duit aku. Tuan-tuan, mereka ni kita bukan nak kena bertumbuk dengan mereka bagai. Biar mereka kata kita pengecut, tak apa, tak mau bertumbuk. Tapi kita guna akal. Mereka siapa? Tokan. Telefon polis, lari. Mereka takkan kacara. Sebab tu tuan-tuan ibu-ibu terahmati Allah, saya mula daripada saat tu, saya tak mendedahkan dah. Saya tak dedahkan kat mana. Kalau nak sekalipun tuan-tuan, kami akan bawa pelatih-pelatih tu ke ofis. Untuk melaman tuan-tuan, perjanjian yang pertama untuk pemulihan 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan yang pertama, waris tak boleh main. Kami tak benarkan waris untuk main ziarah anak-anak mereka, tak boleh. Sebab apa? Hak mereka ni, hak yang main sendiri tak ada masalah. Hak yang kami pi ambil tu, mereka akan jadi apa? Kalau saya bagi waris, tuan-tuan, pergi tengok anak cucu tuan-tuan, 3 bulan awal, katakan cucu tuan-tuan baru masuk sebulan. Saya kata, Pak Long boleh tengok cucu Pak Long. Alamaknya kena penumbuk sebiji 2 tu. Sebab apa? Geram. Hang sumbat aku hutang ni, noh. Nah ambil. Sebab tu saya tak mahu. Saya letakkan syarat, perjanjian pertama, 6 bulan pemulihan. 3 bulan pertama, waris tak boleh main. Lepas tu, lepas 6 bulan, kami tengok insya-Allah elok, kami akan apa nasihatkan, cadangkan kepada dekat waris, bawa keluar. Tak payahlah nak duduk lama-lama. Sebab kalau ada progres baik, keluar je lah. Tapi andai kata mereka balik ke rumah mereka, jadi balik. Kali kedua masuk setahun. Yang tu orang kata tak ada maaf bagimu lah. Hang duduk kat dalam tu sampai hang betul-betul elok. Sebab mereka ni bila balik ke tempat mereka tuan-tuan, mereka kenal kat mana lubang-lubang tikus dan sebagainya. Hal tu jadi masalah. Jadi tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, ada rezeki lebih. Hal ni untuk memperbesarkan dan juga pembelian bangunan untuk asrama pelajar lelaki tahfiz saya tuan-tuan. Bagi tuan-tuan hak mana yang ada syarikat berniaga hebat-hebat besar-besar, nak bagi sumbangan, perlukan resip pelepasan cukai, potongan cukai boleh maklumkan sebab saya punya pusat pemulihan akhlak Al-Falah ada berdaftar dengan lembaga hasil untuk income tax. Ni kan, setiap orang niaga tu, dia pun nak buat potongan cukai. Ustaz, ada potongan cukai? Ada. Kami memang berdaftar. Boleh cek dekat laman web lembaga hasil dan sebagainya, tulis pusat pemulihan akhlak Al-Falah untuk pelepasan cukai 44/6. InsyaAllah saya ada bawa tabung juga tuan-tuan kat belakang tu. Tuan-tuan hak mana yang berhajat untuk wakaf, tak bawa duit, tak apa, ada nombor akaun, tak ada rezeki lebih, tak apa. Tolong. Saya nak minta tolong sangat, tolong doa-doakan kami, tolong sentiasa istiqamah. Dan saya sentiasa doakan tuan-tuan ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, sentiasa istiqamah juga untuk beribadah dalam amalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa tuan-tuan, ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh ahli jawatankuasa masjid atas penerimaan kehadiran saya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang buruk, yang salah tafsiran, hukum dan sebagainya, semua buruk saya. Dia bukan buruk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan solat dulu, saya dah berjemaah, saya dah jamak tadi tuan-tuan. Insya-Allah saya akan berangsur terus untuk nak ke Kuantan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.